India adalah planet yang berbeza, yang hidup dalam dunia yang lain, paralel dengan negara-negara lain dan jelas ketinggalan. Tetapi di negara ini juga ada bandar besar dan maju. Bangalore, tempat saya kini. Bandar ini dikenali sebagai lembah silikon India atau ibu kota permulaan India. Tetapi ketika berjalan di bandar, terinjak najis lembu atau mati di bawah roda. Tuk-tuk di salah satu jalan yang sibuk dan kacau di sini. India adalah negara paling padat penduduk di dunia. Bangalore adalah kebanggaan. Dalam kualiti hidup, ia salah satu yang terbaik di negara ini. Tetapi India adalah India dan bahkan bandar termaju di sini boleh mengejutkan orang Eropah. Ada yang mati bila terhidu bau busuk ini. 1, 2, 3, 4, 5 anjing. Ini ada 2 lagi. Kamu datang sini, kamu seolah-olah seorang yang suci dan baunya seperti seorang pendosa. Ada masalah dengan kebersihan di India. Akibatnya setiap tahun 1,5 juta orang mati di sini hanya disebabkan oleh ciri-birit. Kolera, tifus, hepatitis dan parasit. Semua ini juga mudah dijangkiti melalui makanan dan air. Mereka belajar melalui terapi. Ada masalah sebenarnya, yaitu penjimatan air. Dan perkara biasa, sekarang elektrik terputus. Elektrik diputuskan sementara, ia dihidupkan. Ini buat halau pelancong asing di Bangalore. Orang putih juga ada. Macam orang, ini remaja semua. Anak-anak yang tidak matang, habis. Saya orang putih, semua orang memandang dan semua orang bertanya. Saya akan cari barisan depan dan di sini kamu memang putih, tak kira apa. Yap, bertiga mereka bawa makanan untuk kami. Orang putih sudah biasa. Inilah kali pertama mereka melihat orang putih seperti saya dari atas. Ya, mereka merakam saya. Kekacauan, kotoran dan lautan manusia. Tetapi pada masa yang sama ada kemajuan dan romantik Asia. Ikuti di semua media sosial saluran Vova Karmanov dan kita mulakan. Ini saya dalam pesawat India. Terbang ke India sudah tidak membosankan. Jiran saya mengadakan pertunjukan tepat di landasan. Hampir sejam kami berdiri dan menyekat semua pesawat lain. Diumumkan. Macam ni. Perlukan doktor. Adakah doktor di kalangan penumpang? Doktor sudah ditemui tetapi dia tidak suka. Akhirnya ada keputusan yang bijak dari kapten. Cuma abaikan. Teman. Ini sudah India. Kelembapan terasa melalui tingkap pesawat. Kota-kota dibina tidak teratur, lombong-lombong bertukar menjadi tempat pembuangan sampah. Lebih dekat dengan Bangalore ada jejambat dan jalan raya sibuk. Dalam bas, saya terus terperangkap di kesesakan besar hingga motosikal pun terhenti. Kami hanya berdiri di tempat sama sangat lama. Di stesen kereta api, saya hanya terdiam dan memerhati. Ada berjuta-juta orang dan mereka hanya menyerbu setiap bas. Di sini ada seorang gadis yang nampak sehat tetapi merangkak seperti haiwan dan meminta sedekah. Dan lelaki mabuk ini jatuh ke atas asfal tepat di depan saya dan polis memaksanya untuk bangun dan pergi. Lampu tidak ada langsung dan mereka yang penat duduk di anak tangga. Budak kecil ini mempunyai beg galas yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saya sudah mengeluarkan rupiah di mesin ATM berjalan. Kena cari sesuatu yang boleh dimakan. Di mana-mana ada najis lembu. Di sini ada yang terinjak dengan kuat, tetapi saya masih berjaya melintasi antara mereka. Jalan-jalan di Bangalore adalah pasar yang tidak putus-putus. Orang-orang mengangkut beg dan kotak besar dengan barang di belakang mereka. Usahawan yang lebih serius membeli kerbau dan gerabak. Dalam beberapa gerabak orang sendiri menariknya. Ada gerabak dengan kerbau sesak lalu lintas. Sebab bukan yang pertama. Apa yang sedang berlaku saya tidak faham sepenuhnya. Ada kesibukan yang tidak menentu di sini. Ada sesuatu yang menyusup ke sini. Melalui jalan. Saya hanya melintas jalan. Siapa untuk dilalui? Pertentangan dia.
penutupan ini seolah-olah tidak dapat diatasi. Semua orang hanya berdiri di situ. Ini saya jalan. Kau takkan dapat lalu. Begini melalui beberapa koridor yang lebih panjang, luas dan lebih terang. Mungkin dia bukan polis tetapi dia memukul kereta tongkat menunjuk arah. Dia mengawal keadaan dengan cara yang sama seperti itu. Dari sini bas tidur 2 tingkat berlepas. Mereka juga memuatkan beg barang di atas bumbung. Kebisingan sudah cukup tetapi di sini muncul orkes remaja. Mencari makanan yang sesuai sangat sukar. Ada sesuatu yang pelik yang dijual. Akhirnya, saya mengambil roti rata yang mencurigakan di gerai tepat di sebelah bengkel tayar. Di sini mereka membaiki tuk-tuk dan motosikal dan ini adalah pemilik servisnya. Adakah ini garaj Anda? Ya, ini garaj saya. Apa yang ada di sini? Apa itu piala? Semua ini untuk perlombaan. Adakah Anda sendiri turut serta? Ya, ini semua untuk piala tempat pertama. Adakah perniagaan Anda membawa cukup wang untuk menyara kehidupan Anda? Tidak. Saya hanya bekerja dengan sepenuh hati dan saya sangat bahagia kerana motosikal adalah hidup saya, memberikan saya kebebasan. Budak-budak ini adalah pekerjaannya dan mereka agak ragu-ragu membaiki brek motosikal ini. Harapnya tiada siapa yang akan tercedera di atasnya. Roti rata itu tidak mengagumkan saya, jadi saya pergi mencari peradaban. Lebih kepada topi daripada helmet. Seiring dengan tuk-tuk dan kerbau, orang biasa juga terperangkap dalam kesesakan, ditarik dengan kereta kuda. Entah bagaimana kami memintas mereka. Ini memang sudah seperti kawasan perniagaan sekali lagi. Di sini ada lebih banyak ruang, pelbagai kedai dengan pencahayaan yang baik dan nyaman. Jadi saya datang ke sini hanya untuk makan supaya tidak mati. Jangan menghukum saya kerana datang ke McDonald's, kerana anda sebenarnya tidak tahu makanan apa yang sebenarnya ada di luar sana sebenarnya. Ini benar-benar gila. Pukul 4 pagi. Bangalore bukanlah bandar terbesar di India, tetapi ia adalah sarang semut yang besar dengan pembangunan yang sangat padat. Tiada secebis tanah pun di sini yang kosong kerana terdapat ramai orang. Rumah-rumah di sini rendah, jadi bandar ini mengambil kawasan yang sangat luas dan menjangkau jauh ke ufuk. Semua jalannya adalah pasar. Bagi ramai orang, menjual sesuatu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan wang. Bahkan di langit ada persaingan yang besar. Ini ada seekor helang yang sekali lagi menyerang drone saya. Bolehkah kita terbiasa dengan isyarat kekal ini? Terutama apabila anda sedang memandu dan ada bas seperti ini yang datang dekat dengan telinga anda bunyi bob. Представьте, сколько в городе мотоциклов, если это парковка одного офисного центра. Вот как раз приехал один из работников, показывает документы. Мы с Сашей дошли до молла. Сейчас утро, и только тут можно спокойно поговорить. Который даже в Старбаксе, который вроде бы европейский и все, можно нормально съесть, не ожидая, что у тебя начнется пожар во рту. Saya sebenarnya sudah memandu ke sini selama 1,5 jam. Ini hanya dari pusat bandar dan di dalam metro tanpa wayar. Mereka telah membuat cabang yang baik, tetapi mereka telah membuatnya sangat panjang. Sebab ketika kami tiba di sini, metro ini belum dibuka lagi. Dan Perdana Menteri pun datang ke sini untuk merasmikannya. Mereka menghentikan lalu lintas di sini di satu kawasan besar dan mencuci penghadang sisi dengan syampu. Sebab Perdana Menteri datang. Ya, ada 2 stesen, mereka menutupnya semua lalu lintas. Saya faham mengelak terjebak perkara buruk di India. Kena jadi Perdana Menteri, barulah semua akan dibersihkan sebelum kedatanganmu. Tidak ada dikatakan di sini pernah mencuci asfalt. Sangat mendukung. Saya ingin katakan bahawa kami sekarang berjalan di satu-satunya trotoar yang ada di kawasan di mana kami tinggal. Tak boleh kata yang sini selesa untuk berjalan. Tiada pilihan lain. Sama ada anda pergi ke jalan, Sama ada anda berjalan di jalan raya atau anda memandu. Jadi macam mana nak berjalan di sini? contohnya, misalnya seorang ibu melahirkan anak, dia tidak berjalan dengan kereta dorong ke... Kau tahu, ini adalah cerita yang sangat menarik.
Kanak-kanak hampir tidak pernah dibawa keluar dengan kereta sorong, malah mereka dibawa dengan tangan, selalunya dibawa di tangan. Pada masa yang sama, lelaki sangat sering berjalan, jadi mereka hanya membawa. Sebab tiada tempat untuk pergi. Kemana kamu akan pergi? Kanak-kanak dibawa macam ini sahaja sekali. Ya, tolong. Malah, tentang perlu memakai helmet untuk kanak-kanak, di sini pun mereka tidak pernah mendengarnya. Saya nampak bayi-bayi kecil. Ibu pegang dia macam ni. Dan dia datang ke sini dengan motosikal. Jadi kamu sudah biasa dengan kekacauan ini? Nampak kerikil, mereka sedang berhati-hati menukar kabel. Dan di sebelah rumah kami dan di tempat lain juga. Untuk itu debu sangat kuat. Saya sejujurnya tidak suka keluar dari kawasan perumahan. Saya faham kamu dengan baik. Lihatlah betapa teruknya ini. Saya faham kamu dengan baik sebab saya juga melalui apa-apa kesusahan. Tapi untuk sampai ke kafe, kita perlu melalui kesusahan ini. Ya. Dan kita perlu memusingkan kepala ke arah yang berbeza sebab bahkan bas boleh datang dari arah bertentangan. Apa misi kita sekarang? Kita ada lintasan pejalan kaki. Saya cuba untuk bergabung dengan salah seorang penduduk tempatan. Kena tengok di mana-mana sebab saya rasa mereka boleh lalu di atas kaki kita hampir-hampir. Dan sudah tentu tiada siapa yang memberi laluan. Kena hulurkan tangan. Semestinya. Sekarang kita berdiri lagi, tunggu. Sekarang kita akan berkumpul. Mari kita pergi. Penduduk tempatan. Bila penduduk tempatan lalu, kita mesti tengok ke semua arah. Sebab mereka boleh muncul dari semua arah. Tapi seorang lelaki yang garang telah menyelamatkan kita. Bagi orang India sendiri pun, melintas jalan itu sukar. Di sana ada lori, ada yang tak sempat. Melihat pelanggan kulit putih, penjual jus segar bahkan mencuci tangannya. Ini bukan oren. Dia seolah-olah dipanggil Sweet Mozambi, tetapi mereka menyebutnya oren. Terima kasih. Sitrus tapi sesuatu yang lain. Apa yang terjadi dengan timbunan sampah di sini? Ini adalah pusat pengumpulan. Sangat mudah untuk patah kaki di jalan-jalan Bangalore. Ini tidak dianggap sebagai trotoar. Teknikal ia dianggap penutupan. Ini dia. Tapi berjalan sangat menakutkan kerana di sini ada benda-benda seperti itu yang goyang. Halangan perlu diatasi. Jadi boleh dikatakan trotoar hampir habis. Seterusnya kita pergi dengan tuk-tuk. Ini adalah pengangkutan paling popular di India. Secara kasar, ia adalah skuter dengan kabin. Pemandu dipanggil tukar dan ramai daripada mereka tinggal terus di dalam kabin mereka. Pendek kata, ini adalah Uber, tuk-tuk. Dari jalan tuk-tuk. Boleh ambil tapi tentu saja itu jenaka kasar, muka putih 2 kali ganda lebih mahal. Segera. Mungkin pukul 3 atau 4 terasa harga kadang-kadang datang dari siling. Kamu berkulit putih. Adakah kamu seronok dengan semua ini? Tak penat ke dengan gegaran ni? Baiklah. Kereta lebih teruk dalam hal ini kerana dalam kereta berbau. Dalam kereta ada penyaman udara, tak ada penyaman udara, tak jelas. Jadi maksudnya ia solat-solat boleh tetapi ia tidak berfungsi. Contohnya langsung. Tupov mempunyai kelebihan besar. Mereka sangat mudah bergerak. Mereka mudah untuk mengelak tetapi tentu mereka boleh juga pergi di laluan bertentangan. Saya panggil tuk-tuk dan di sini ada kesesakan, dia keluar di laluan bertentangan. Dia bawa saya ke sini melalui laluan bertentangan agar tak perlu membuat pusingan jauh. Saya cakap saya tergesa. Saya bagi dia tambahan sekitar RM50. Kalau kamu tambah macam mana? Mereka sangat gembira. Mereka tersenyum, mereka kelihatan sangat puas. Macam mana apa ni? RM10? RM10. Untuk India itu banyak. RM100 itu untuk sebotol air. Maksudnya kamu boleh beli air, botol air yang tertutup ni? Sasha ada 2 anak perempuan dan kedua-duanya pergi ke sekolah dengan tuk-tuk macam ni. Anak-anak memang suka sangat. Maksudnya mereka sangat menghormati pengangkutan ini. Bila mereka cakap kita pergi ke mana-mana hanya kalau naik kereta. Tapi saya cakap saya panggil teksi. Mereka macam tu, cuma bukan kereta. Ada pasir di mata. Itu tidak seronok sangat. Dengar ya saya. Jadi selalunya saya cuba untuk pakai cermin mata dan topeng. Ini satu-satunya taman di kawasan ini. Ini tempat letak kereta agak besar agar orang boleh datang dan letak kereta. Sebab bukan semua orang datang ke sini mudah, orang datang ke sini ada duit. Dan di situ apa? Taman ini berharga sampai RM10. Maksudnya ini agak sensitif. Semua ini pergi ke taman. Sangat comel sebenarnya saya rasa. Sangat cantik dilukis. Di sana di dalam haiwan-haiwan ini tidak ada. Iaitu terdapat hanya pokok, beberapa burung dan barley paling banyak. Di sepanjang jalan mereka menjual pelbagai jenis sampah seperti but lama. Dan di sana dalam panas mereka memotong bangkai di kedai daging.
Memang lebih menyenangkan untuk melihat meja dengan buah-buahan dan bunga Hindu. Di beberapa rumah bukannya pintu dan tingkap, hanya ada langsir. Ambulans dalam kesesakan lalu lintas seperti ini hanya boleh bergerak dengan keajaiban. Dia bergambar dengan kami, pemandu tuk-tuk. 2 orang kulit putih sekaligus, dan ini adalah Casio. Ini untuk nasib baik mereka. Mereka suka mendekati, menyentuh. Kami ada masalah dengan ini. Mereka menyentuh wajah dan rambut kanak-kanak dan memang perlu untuk menghentikan mereka. Saya juga mau merasakan diri saya sebagai pemandu tuk-tuk, tetapi maksimum 5 minit. Hanya ada 1 pedal saja. Seperti moped. Entah kenapa. Oh, jadi semuanya macam naik moped kan? Saya bukan dari moped kas. Biarlah. Tapi tengok, dia ada USB di sini. Dia boleh pergi sehingga 80 di sini. Baiklah. Tapi kami membunyikan. Hanya boleh membunyikan horn untuk orang India. Tidak berfungsi orang kulit putih. Dengan gambar seperti itu, tuk-tuk ini menjadi sedikit lebih mahal, sedikit lebih. Kami telah sampai di sekolah rendah. Di situ ada seorang guru untuk kanak-kanak. Ini adalah sekolah negeri biasa seperti yang saya sangka. Dari situ pun jelas nampak bahawa namanya hanya dalam bahasa tempatan. Sekarang ini di kalangan kanak-kanak ada yang sedang bersekolah. Nah, yang menarik, semua kanak-kanak sentiasa berpakaian seragam. Tetapi kerana sekolah negeri selalu mempunyai peraturan yang sangat ketat mengenai gaya rambut untuk perempuan. Maksudnya, pertama sekali mesti ada ribbon, kedua rambut ikatan yang sangat ketat jika rambutnya panjang. Dan hanya jika rambut di atas cuping telinga pendek, barulah boleh tidak mengikat rambut. Tapi di sini saya lihat sekolah yang baik. Kami pernah lalu sekolah. Budak-budak pergi ke sana tanpa kasut. Maksudnya mereka berpakaian seragam sekolah tetapi mereka langsung tidak memakai selipar. Kebanyakan sekolah di India kelihatan menyedihkan, tetapi khususnya di Bangalore terdapat universiti yang sangat baik. Saya baru sahaja tiba di kawasan pelajar di bandar ini. Di sini juga terdapat banyak sekolah dan sekarang ini kanak-kanak dalam pakaian sekolah berlari pulang ke rumah. Kawasan ini tidak begitu bersih sama sekali. Di jalan-jalan sepanjang tempat pembuangan sampah terdapat kambing yang meragut. Di sebalik semua kekacauan ini, minda terbaik India pergi ke kelas. Para profesor dan saintis masa depan berjalan di trotoar yang sempit dan rosak, mengelak dari tuk-tuk, bas dan traktor. Di sebalik pagar, satu-satunya tempat tanpa orang hari ini, sebuah kementerian yang ditinggalkan. Ini adalah pintu masuk ke kampus pelajar. Motosikal berdengung, pelajar ketawa kerana kelas sudah tamat. Siapa yang lebih kaya memanggil tuk-tuk, yang kurang mampu pulang dengan bas. Ada yang ibunya datang menjemput, menunggu anaknya di tepi jalan. Orang muda, cantik dan bijak berjalan di sini dalam kumpulan. Dan dalam kumpulan ini ada seorang pemuda bernama Ars. Sekarang sepatutnya kelas sudah hampir tamat. Ini adalah salah satu cawangan institut. Ini adalah kampus university. Dia mempunyai 3 kampus. Yang saya tahu, ini satu. Yang satu lagi di mana saya belajar. Ini hanya 2 bangunan. Dan itu sahaja. Dan satu lagi sudah di luar bandar. Dan ini adalah besar, hampir seperti sebuah pekan pelajar. Saya tidak belajar di sini, saya hanya tinggal di asrama. Bagaimana rasanya hidup sendiri? Tergantung pada apa yang kamu inginkan dari hidup. Jika kamu ingin belajar, seperti saya datang ke sini, walaupun secara keseluruhan di sini oke. Salah satu daripada 11 gadis, dia datang ke sini dengan 2 orang kawan. Mereka jatuh dalam 2 minggu, bahkan kurang. Jadi, mereka tidak dapat tinggal. Arseni datang ke India pada awal tahun akademik. 3 tahun, 4 mungkin di sana, tetapi kira berita saya tentang hidup saya. Jadi untuk pembelajaran itu adalah 200 setahun. Dan asrama itu adalah 2.700 tahun. Oh, buat cakap dalam dolar? Dalam dolar. Selama 6 bulan, pemuda mengurus dokumen jarak jauh dan temu duga. Dalam tempoh ini, adakah kamu tidak teringin untuk meneruskan? Pada dasarnya tidak, karena saya suka pendidikan. Kita ada. Sekarang saya bercakap tentang sains. Kami mempunyai banyak makmal dan kerja makmal. Dan tiada barang-barang sampah seperti di Rusia. Tidak ada cerita yang tidak perlu. Ars, biokimia. Kenapa bidang ini? Itu satu-satunya perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa mereka menerima perpindahan ini. Lebih menarik kata-kata persekitaran ini. Sebab lepas kelas 10 atau 11 anda pergi ke India untuk belajar. Saya benar-benar sedikit terkejut kerana semua orang ini mempunyai gambaran tentang India sebagai kawasan setinggan dan sedikit lebih hutan yang terurbanisasi. Memang begitu, tetapi tidak di semua tempat. Tetapi masih ada tempat yang baik dan ada orang yang berpatutan.
Sebahagian besar pembelajaran ars dilakukan di makmal. Selalu perlu menjawab di hadapan kumpulan dan pensyarah. Sekarang akan ada pembentangan. Jangan koyak, jangan ambil. Ini bilik Arsenia. Di sini dia tidur, makan dan menyiapkan kerja rumah. Jadi, keadaannya agak Spartan. 1, bertaruh. Hey, boom! Ketawa. Kena keluarkan duit beli meja yang elok. Tabung almari pakaian. Pada pendapat saya, dia dicuri dari Khrushchev. Tulite. Luar ada Emel. Bilik mandi. Dan ini saya langsung tidak tahu apa ini dan untuk apa ini. Tapi ada air panas. Dan semuanya berfungsi. ARC sempat melihat tuk-tuk yang terbakar menyaksikan beberapa banjir sekaligus. Mereka berlaku di Bangalore selepas setiap hujan. Kau perlu pergi ke sana. Apa gunanya? Bagaimana orang India secara keseluruhannya, bagaimana mereka sebagai manusia remaja semua ini kekanak-kanakan. Selesai. Cuma situasi. Saya berpindah ke sini memesan penghantaran makanan. Saya mahu. Sendiri, tetapi kawasan ditutup. Di bangunan itu sendiri ditutup juga. Maksudnya kau tidak boleh keluar. Dan saya telah memesan penghantaran. Ia tiba di... Saya perlu keluar. Saya pergi kepada pengawal keselamatan. Saya cakap, saya perlu keluar ambil bungkusan. Dan saya harus lalui kawasan tertutup ke pintu gerbang. Kau cakap dengan pengawal keselamatan ini? Ya, betul-betul di dalam bangunan. Betul-betul di dalam bangunan. Saya tunjukkan ini untuk ke pintu gerbang. Mereka mula menghubungi Lucy. Dikumpulkan satu konsilium daripada 5 pengawal keselamatan kerana ramai orang, memang banyak pengawal di sini. Selepas seminit, mereka tentu saja membenarkan saya keluar. Tetapi itu adalah satu konsilium yang agak pelik di sini. Ini sebenarnya dari kelas seperti pengawal keselamatan, pekerja binaan, pembantu rumah. Mereka tinggal di kawasan yang mereka jaga. Maksudnya ini seolah-olah mereka boleh kata kerja. Saya ingat ketika saya datang ke institut pada 1 September, secara tidak langsung, semua rakan sekelas saya mula berkumpul di sekitar saya seperti lalat pada najis. Dan hanya dengan bercakap dengan mereka, anda faham bahawa ini adalah orang, mereka berumur 20 tahun, 21 tahun. Dan mereka tidak begitu tahu apa yang perlu dilakukan dengan diri mereka. Dan hanya ada rasa seolah-olah kau bercakap dengan remaja berumur 14 tahun. Walaupun mereka bertanya apa permainan yang anda mainkan, dengarkan pelajar berumur 22 tahun. Ngomong-ngomong gadis-gadis, mereka lebih matang sedikit. Saya catat ini sebab di sini tahun usia dewasa dan bagi gadis-gadis 16 dan bagi budak lelaki 21. Kenapa ada sifat kekanak-kanakan ini pada budak lelaki tetapi tidak ada pada perempuan? Sebab sehingga 21 tahun itu adalah norma yang mutlak untuk budak lelaki tinggal bersama ibu bapa. Dan gadis-gadis. Jadi mereka berumur 16 tahun lagi sudah boleh berkahwin, boleh pergi. Berkahwin tiba masa. Di sini ada yang boleh berjalan dengan rambut merah, bertindik dan memakai seluar jeans, dan ada juga yang berpakaian tradisional. Maksudnya saya faham di sini adalah masyarakat yang sedang beralih dari tradisional kepada sekular. Arseni membezakan orang India mengikut jenis kasut. Jika dia memakai tushka dan berkaki ayam, lebih baik tetapi ia tetap sampah. Kalau dia pakai kasut yang normal, sneakers dengan stocking, okey. Tapi kalau dia pakai selipar, ada kemungkinan dia orang yang berfikiran waras. Jadi kalau dia pakai selipar, punggung, saya tidak berkomunikasi tetapi tidak. Kalau dia keluar dengan selipar, contohnya, saya tak tahu. Mungkin buang sampah, jadi macam tak kisah. Ada orang pergi uni pakai selipar? Jadi saya pergi ke universiti dengan tenang pakai Crocs. Adakah orang pakai selipar buruk? Well, di tempat yang teruk, di Goni tidak ada. Tapi macam pakai selipar, pakai Crocs dengan 8 kaki dalam kasut. Bila pasangan itu, mereka hanya tanggalkan kasut tu secara khusus dengan tujuan. Dan orang-orang bersukaria. Tingkah laku dalam masyarakat di India jelas berbeza daripada kita. Walaupun pihak berkuasa cuba mendidik rakyat semula, di mana-mana anda boleh lihat tanda-tanda yang melarang sesuatu. Jangan meludah. Memanjat pokok adalah baik. Dilarang. Makan di taman dan bahkan berciuman. Itu juga denda. Ya, saya sering lihat di sini bagaimana orang meludah di tempat awam. Jadi saya benar-benar terfikir macam mana nak ajar mereka berhenti. Orang meludah jika mereka sudah terbiasa. Dan sebenarnya India adalah negara yang tertutup, sukar untuk bergerak kerana kebanyakan orang India tidak pergi ke mana-mana. Ditambah dengan digitalisasi ia sepatutnya dapat membantu mereka. Setiap orang India menghabiskan banyak masa di telefon. Dan pasti mereka melihat
Macam mana boleh hidup dengan cara lain? Saya berjalan-jalan di Taman Pusat di Bangalore. Ya, ada sedikit di sini tapi tetap ada. Dan taman ini Vamashu sangat besar dengan tasik dan tumbuhan tropika yang besar. Apa yang menarik tentang pokok kapas ini? Nampak jelas bahawa di sini bukan orang India yang berjalan-jalan, tetapi mereka yang ada masa lapang siang. Mereka berlari-lari, bermeditasi dan berdebat politik. Ini hanya paku saja untuk kunci yang ditemui. Ini yang berkarat, saya rasa sudah sedikit lebih lama di sini. Ada kunci kecil yang tersembunyi untuk hati. Dulu ada panduan audio di sini. Panduan audio sudah berkarat tetapi banyak haiwan di sini. Anjing-anjing dalam keadaan ini membiak sama seperti chipmunk. Dan burung gagak tanpa segan silu dengan selera memakan mayat rakan mereka. Jangan biarkan makanan terbuang. Tiba-tiba rasa lapar dan saya bersama Sasha masuk ke kedai di sebelah rumahnya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang cantik. Dia seperti yang ada dengan mangga, lebih elit. Contohnya mangga Alfonso. Apple elite. Jadi lihat di sini. Apple mahal, tangarin mahal. Nah, bagaimana saya boleh katakan mahal? Tapi okeylah, ada yang lebih mahal. Ini ada apple tempatan dengan harga 185 untuk 1 kilogram. Ini, secara umum, okey. Ini biasanya 2 euro untuk 1 kilogram. Ini adalah papaya tempatan. Jadi walaupun ia nampak tidak menarik, yang ini akan manis di dalam. Nah, sebab jika ia semua hijau dan rata seperti ini, ia akan tidak masak. Saya pilih apple syurga. Saya cari yang lebih lembut. Tentang harga, di India semuanya sangat hebat. Di India setiap produk ada tulisan MRP. Dan di sini ia ditulis. Lihat capnya. Sekarang kita MRP. Dan kita perlu mencari meterai. Inilah capnya dari Kuala Lumpur. Dan ia ada di semua kedai. Sama saja. Lihat dari bawah. Benda ini berharga RM40. Jadi di mana-mana saja. Ini pendapat saya adalah maksimum. Ia dipanggil harga runcit. Harga jual maksimum. Boleh dapat lebih murah. Dapat murah tak lebih mahal. Ini adalah Persatuan Medvedski. Ini bukan nasi, ini adalah kerajaan nasi. Kerajaan nasi ya, kerana RM70, saya RM70. 2 kilogram ris. Sebenarnya Pak, ini adalah minyak sapi. Tapi bagi mereka saya rasa ia adalah cecair. Itu normal. Sekarang elektrik diputuskan. Elektrik diputuskan secara berkala. Ia akan diputuskan lagi. Maksudnya ia diputuskan, kemudian ia mungkin diputuskan lagi. Jadi di sini sehari macam tu? Ya mungkin 5 kali berturut-turut boleh. Di tingkat 2 ada barang-barang rumah dan di sini juga ada banyak benda pelik untuk rumah. Walaupun di semua sebenarnya rumah yang bertamadun, mereka memasang pancuran Higgins dan pancuran biasa. Dan ramai tetap lebih suka mandi dengan penyiram seperti ini apabila air diputuskan, kamu menggunakan senduk ini untuk menyiram diri. Mereka juga meletakkan sejenis baskom dan di atasnya mereka menggantungkan sejenis senduk. Jadi dari segi penjimatan air saya faham mereka. Jadi sudah tentu apabila air mengalir dari pipe dan kamu sudah terbiasa. Kami seperti ini. Sejenis gelas seperti ini. Boleh diletakkan di kantin luar. Dan mereka semua minum daripadanya seolah-olah tidak mendekatkan ke mulut. Mereka tuang air dan minum. Begitulah. Dan bahkan kemudian kamu lihat orang boleh minum dari botol mereka sendiri tapi mereka tetap minum. Begitulah. Ia seperti gelas digunakan semula. Gelas digunakan semula. Ini bukan shisha ke? Ini bukan shisha. Ini adalah patung seperti ini untuk pelbagai perayaan. India, adalah sekaligus masa depan dan zaman pertengahan. Ini adalah tempat letak kereta besar untuk kereta elektrik dan seekor lembu sedang berjalan di sebelahnya makan dari kotak ini. Lembu-lembu di sini berkeliaran dan untuk mereka dapat makan kotak-kotak diletakkan, mereka boleh mencari lembu. Ada satu agama mereka yakin bahawa jika kamu memberi makan lembu pada waktu pagi, kamu akan mendapat kebahagiaan. Dan orang-orang berjalan dan mencari lembu-lembu yang gelap atau terang. Tidak ingat. Untuk? Ya, pada waktu pagi kamu perlu memberi sesuatu kepada lembu, makanan yang betul untuk dimakan, supaya hari kamu akan baik. Lembu di India boleh berbaring di jalan sepanjang hari dengan tenang, menghalang lalu lintas. Dan tiada siapa yang boleh mengusir mereka, bahkan polis sekalipun. Di beberapa negeri, lembu diberikan pasport dan bahkan dimasukkan dalam senarai pemilih. Jika lembu masuk ke kedai dan makan dari kaunter, menghalangnya adalah satu dosa besar. Selalunya mereka kelihatan kotor dan berkeliaran bersama anjing. Ini adalah pusat bandar. Saya hanya jumpa satu lembu yang terjaga. Ini sangat bersih. Betul-betul. Boleh dikatakan anak lembu. Dan ini benar-benar berani. Ia berjalan di tengah jalan, malah di lorong bertentangan.
Jadi apa yang kau yang suci jelaskan padaku? Saya terinjak timbunanmu dan entah kenapa tidak memberkati. Begitulah terasa hati. Nampak suci, tapi baunya seperti orang berdosa. Hidup di Bangalore dan tidak berjumpa dengan sampah di tempat Sasha memang tidak mungkin. Sekarang ni tak ada mood nak berjalan. Tapi ada satu lagi perkara. Di kawasan kami ini, bila kau keluar ke mana-mana, kau nak apa? Kau nak mungkin berjalan-jalan sekejap, lepas tu mungkin duduk di suatu tempat, di bangku ke apa-apa je. Dan di taman tidak ada yang macam tu. Ada satu taman permainan, tapi ini macam salam dari tahun 90-an. Ini adalah buaian besi. Ada yang berdiri, yang ini memang gantungan besi. Dan di situ orang ramai pergi berbondong-bondong. Selain mall, tak ada tempat lain untuk keluar. Pusat membeli belah. Saya tak suka, tapi malangnya ini jadi satu-satunya cara untuk menghabiskan masa. Kadang-kadang pada hujung minggu, tapi saya tetap tidak datang ke sini pada hujung minggu sebab di sini ramai orang. Bahkan di pusat membeli belah yang kecil ini pun akan ada ramai orang. Orang-orang datang hanya untuk berjalan-jalan, melihat-lihat. Mereka mungkin tidak membeli apa-apa, mereka hanya akan berjalan-jalan. Sasha boleh berjalan-jalan bersama anak-anaknya hanya di halaman kompleksnya. Di sini juga gelanggang tenis di mana anak-anak perempuan Sasha berlatih. Di sini ada kelas tenis. Contohnya aktiviti kanak-kanak sebulan 3 kali seminggu berharga RM2,400. Ini sebenarnya percuma. Ini percuma ya. Tapi kami berhenti pergi budak-budak itu. Orang-orang tempatan mula berkelakuan buruk, mula memanggil nama. Anak-anak perempuan kami sensitif, berkata kami tidak akan pergi ke situ lagi. Di sini ada padang kriket, gelanggang sukan, dan taman. Di sini tinggal orang India dan itu adalah petunjuk yang sangat menarik. 50 kepada 50. 50 pemilik, 50 menyewa. Maksudnya ramai orang membeli untuk tujuan pelaburan. Pangsapuri, jelas sekali penuh dengan penyewa. Rumput di dalam lift. Mewah. Di sini dirakam saya tidak tahu. Di sebelah sini ada poster sekolah kami, Falistos. Dan di sini di atas ada Ekaterina saya. Mereka memang menunjukkan dia kerana mereka benar-benar percaya bahawa ya, anak putih, lihat dia belajar dengan baik. Jadi anda juga perlu datang ke sini. Atas bumbung kolam renang, kenapa tiada sesiapa? Sebabnya, kerana musim sejuk. Mereka sejuk ke? Kau tahu sebenarnya? Все индусы почти не умеют плавать. Selalunya bumbung digunakan untuk makan dengan pemandangan cantik. Sewa untuk 4 jam adalah sekitar 2,000. Dan di sini ya, ada sinki seperti ini dan meja. Kami ada satu kejadian yang tidak begitu baik di mana entah bagaimana budak-budak di sini mengadakan pesta. Hujan turun dan mereka secara senyap-senyap memindahkan semuanya di bawah atap ke arah kolam renang. Di sana mengikut peraturan dilarang untuk minum, makan dan semua itu. Mereka tentu saja sedikit menyalahgunakan di sana secara umum. Di sini mereka dikenakan, bahkan ada denda. Dari warna pintu kita tahu orang India tinggal. Berapa harga untuk 3 bilik ini? Pangsapuri ini khususnya berharga sebulan RM800,000. Kondominium ini baru. Dia hanya dalam 22 Mac. 20 pada pendapat saya 2 tahun. Mula dihuni. Semua sangat segar. Kami pertama masuk Pangsapuri ini. Dia sudah dibina. Mereka telah ubah suai di sini. Dindingnya putih, beberapa perabot. Ini yang diletakkan. Tiada siapa tinggal di sini? Ini agak mahal untuk India. Di kompleks kediaman sebelah, Pangsapuri yang serupa tanpa kolam renang berharga $400. Tapi di sini, budak-budak bahkan dapat menempatkan pejabat dan di luar tingkap ada alam liar. Di halaman ada layang-layang yang tinggal. Ini adalah burung pemangsa jenis helang yang kadang-kadang menyerang penduduk. Di tanda Sasha ada banyak simpanan air. Ada masalah sebenarnya tentang penjimatan air. Mereka berkata jimatkan air. Itu saja. Ya, betul. Kadang-kadang di kawasan ini berlaku kemarau dan air tidak mencukupi. Air yang mengalir dari sinki dan tandas, ia dibersihkan dengan septik dan digunakan sepenuhnya untuk menyiram tanaman. Dan botol-botol ini entah kenapa saya mula mengumpulnya, jadi saya teruskan. Saya rasa saya tidak akan membuang air dengan sia-sia. Orang-orang dari kawasan yang lebih putih, mereka memang beratur di situ kadang-kadang ke tangki air kerana mereka benar-benar membeli air itu.
Menunggu lampu hijau, solusi untuk pengawal lalu lintas adalah mungkin, tetapi untuk membolehkan orang melintas, dia perlu merangsang pemandu untuk berhenti tambahan. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti di lampu merah dan sukar untuk melintas. Nombor plat kereta terus menarik perhatian, sama seperti nombor-nombor Kesatuan Eropah. Bayangkan sekejap jika India benar-benar menyertai Kesatuan Eropah. Itu bagus, menarik. Saya minum kopi dengan lelaki-lelaki dengan harga RM15. Saya sedang fikir nak ambil lagi daun. Daun-daun ini bukan biasa, malah hampir seperti dadah. Di beberapa negara, daun sirih diharamkan kerana risiko terhadap kesihatan. Ya, daun-daun ini tidak setara dengan kokain, tetapi ia merangsang lebih kurang sama seperti nikotin atau kafein. Dulu kita semua makan daun sirih. Dan biasanya bukan satu, tetapi terus dua. Ini menghasilkan jus yang diperlukan di dalam mulut dan membantu pencernaan. Adakah anda makan daun-daun ini? Ya, sudah tentu. Betelnut tumbuh tepat di atas saya. Ia dikunyah bersama daun-daun dan ia juga mempercepatkan tubuh. Pada masa yang sama, merokok-rokok biasa dikawal dengan ketat. Tak nampak sesiapa merokok di sini. Bolehkah di sini? Di kawasan ini tidak boleh. Di sini, undang-undang tentang ini agak pelik. Nampaknya tidak boleh merokok di tempat awam. Tapi di beberapa tempat boleh. Kau tak akan nampak orang Indian merokok secara terbuka. Tapi dia mana-mana di sana. Di sudut sana mereka merokok. Jadi pasti ada pelajar-pelajar kamu yang merokok. Mereka merokok macam mana? Mungkin mereka merokok di tingkap. Kulit putih? Tentang saya yang dari Rusia saya tidak tahu. Mereka tidak peduli tentang apa-apa di sini. Mereka reaksi dengan baik macam set klasik. Putin beruang vodka topi ushanka. Semua seperti yang sepatutnya. Mereka lebih familiar tentang saya yang berkulit putih. Mengenai saya yang berkulit putih, mereka memang terkejut kerana saya dari Rusia. Mereka hanya nampak orang putih dan otak mereka sudah collapse. Sebabnya orang putih di sini memang sedikit. Orang putih lain dari negara mana yang ada? Saya pernah jumpa dari Jerman, dari AS, tapi mereka kebanyakannya pelancong. Itu budak-budak perempuan duduk di sebelah, semua orang tengok kau. Orang tengok kau. Di sini, sudah tentu, saya berkulit putih. Berkulit putih. Semua orang tengok dan semua orang tanya soalan, dari mana saya datang dan kenapa tempat ini? Dia budak-budak. Kau lihat orang putih seperti ini buat pertama kali Donis, tapi mereka sudah ambil gambar saya. Saya dan Arseni sampai di jalan yang ada bar dan restoran. Di sekeliling ada sampah, tapi dekat dengan tempat yang mahal sangat bersih. Mereka akan menjaga sekitar. Tapi seolah-olah ada satu garis yang ditetapkan, di mana yang boleh dan yang tidak boleh. Garis ini memang jelas kelihatan. Alkohol mahal dan sedikit orang yang ada lesen untuk menjualnya. Ini memang arak semata-mata. Kedai yang paling glamour di jalan. Hidangan dalam menu dari $1,5 hingga $3. Bagi ramai orang asli ini mahal. Betul-betul mereka duduk. Mereka boleh duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bincang benda-benda yang tak berfaedah. Buat kerja yang tak berfungsi. Sama seperti kita. Cuma tempatnya terhad dan tak boleh duduk dengan selesa, tak boleh berbual. Masih banyak duit, kau habiskan ke? Dengar, sekarang saya akan bawa RM500. Tapi dengan itu mungkin kau akan kenyang dengan banyak. Jadi di sini sandwich steak yang sama atau espresso double berharga RM500. Saya rasa ini adalah makanan yang biasa. 3 bawa makanan kami. Putih. Biasakanlah. Saya secara prinsipnya ingin makan. Di India, daging lembu. Sambungan akan datang. Pertama sekali sedap. Dan kedua seronok kerana telah berbuat salah. Sekarang saya sudah di bar lain di mana ada lesen untuk alkohol. Harga tempatan melampau. Melawan alkohol bukan hanya dengan harga, tetapi juga dengan tanda-tanda di jalan. Ini dia arak. Kedai arak, kami pergi ke situ. Seriusnya jika perlu. Tetapi dari kedai arak tidak boleh buat penghantaran. Tapi jika sangat ingin, boleh saja. Dan kami sudah ada kad di mana kamu boleh menulis. Dan ada seseorang yang datang secara senyap ke dalam almari, membawa bir atau alkohol yang kuat. Atau ada sesuatu yang kamu beritahu dia secara senyap, kamu terjemahkan untuknya. Kami tiba dengan Sasha di sekolah swasta, di mana anak-anak perempuannya belajar. Pembelajaran berharga $10,000 setahun untuk 2 orang. Jika ada tempat yang agak bersih dan hijau, pasti ia akan berada di belakang pagar. Di sini pasti ada pagar. Di sini sebenarnya keselamatan kanak-kanak diambil sangat serius. Dan kamu tidak akan dibenarkan masuk ke kawasan itu begitu saja.
Pada masa yang sama, pengawal tidak menahan haiwan. Kami pernah datang ke satu pertemuan, katakanlah begitu, dan kami sedang berjalan, tiba-tiba seekor ular muncul dari semak. Itu dari semak-semak ini. Dan ia terus merangkak dan merangkak dengan cepat ke arah pagar. Nanti kami mula menulis kepada pengarah kerana tentu saja kami semua terkejut. Tiada siapa yang sempat merakam apa-apa. Kemudian mereka mula menerangkan kepada kami bahawa ya di sini ada kanak-kanak berlari tetapi kebanyakan masa di sini tenang. Dan ular hidup di sini lagi tetapi di sini ada ular yang selamat. Maksudnya mereka sekitar 2 kali setahun menjemput organisasi khas ular jenis apa yang boleh tinggal di sini. Mereka berkata, kami tidak dapat menghapuskan semua ular, tempat mereka akan diambil oleh yang lain, itu akan menjadi ular berbisa. Begini caranya. Anak-anak kami secara berkala keluar untuk pelajaran subjek alam sekitar. Sebenarnya bas sekolah mereka menjadi sangat banyak. Setiap nombor bas terikat kepada laluan tertentu. Jadi ada bas sendiri, di dalamnya ada pemandu dan ada seorang wanita, saya tidak tahu apa gelarannya, yang mengawasi di sepanjang laluan, yang apabila pintu dibuka, dia keluar terlebih dahulu. Dan hanya selepas itu barulah kanak-kanak mula keluar. Kadang-kadang kanak-kanak boleh keluar sendiri, tetapi kebelakangan ini mereka tidak membenarkan kanak-kanak keluar walaupun jika mereka tidak melihat ibu bapa. Semua mak saya ke sekolah, dia ri dalam beg galas. Mereka terbiasa dengan jeriji sejak kecil. Selain ular, kanak-kanak di halaman juga mempunyai bukit buatan dan pokok sebenar yang berduri. Jadi kanak-kanak di alam liar faham bahawa pokok boleh membunuh. Di sini anak kecil makan siang sementara pelajar tahun 1 bermain dengan permainan binaan. Anak-anak Sasha berada di tahun 1 dan tahun 4. Wanita-wanita ini yang memakai sari biru, mereka adalah pembantu. Mereka membantu bukan sahaja di kelas rendah tetapi juga di kelas atas. Sebagai contoh, ketika kami mengalami kejadian ini dengan pembedahan anak perempuan sulung kami tidak boleh membawa beg sekolah. Beg sekolah itu berat. Jadi wanita seperti ini yang membawakan beg sekolahnya dari bas ke kelas dan kembali ke bas. Di dalam bas ada seorang wanita yang mengiringi perjalanan selain pemandu yang berada di dalam bas. Apabila anak itu keluar, dia secara pribadi menyerahkan beg sekolah itu kepada saya. Ada kanak-kanak berbahasa Rusia di sekolah ini? Ya, tetapi mereka adalah rakan sekerja suami saya. Ada juga beberapa orang yang belajar di sini. Dan ada juga kanak-kanak dari perkawinan campuran. Apabila ayahnya adalah orang India dan ibu adalah orang Rusia. Lihat, ini adalah pameran yang dibuat oleh kanak-kanak Rusia dalam program pertukaran. Pelajar-pelajar dari kelas atas datang dan mereka mempunyai projek tentang penyelamatan bumi, perlindungan bumi. Mereka membuat poster bersama dengan kanak-kanak India. Ini adalah anak perempuan Sasha. Hai, kemana kau berlari? Pelajaran apa yang kau ada? Perpustakaan, technical. Ketawa. Perhatikan mereka berjalan tanpa kasut. Sekolah ini mereka tidak memberikan penilaian. Perkara mereka boleh lakukan melukis muka tersenyum. Sekarang di depan papan adalah gadis Rusia Ira. Aduh, dia ditangkap, hampir jatuh. Gadis yang aktif. Mereka ada papan interaktif. Tidak tahu bagaimana tingkah laku anak. Jadi yang saya kabira karena sedang menulis sesuatu. Ini 2 kepang ini. Kenapa kau berlari keluar? Kau nak ganggu? Kami di sini. Kenapa kita di sini? Jangan ganggu disiplin Rish, cerita nanti. Ini yang berkepang adalah anak saya dan satu lagi yang bersebelahan dengan yang gemuk itu, dia juga orang Rusia. Orang Rusia pun tidak begitu. Di sini, kelasnya seolah-olah berada di dalam koridor. Ya, ini sangat tidak selesa. Di sini, ada kursus masakan. Di sini rasa macam sekolah di India lebih hebat daripada sekolah kita. Jadi sekolah apa yang tidak ada seni tembikar? Sejak kelas 1-2, mereka buat semua ini. Kadang-kadang mereka mengumpul komposisi seperti ini. Maksudnya setiap orang buat sesuatu yang pelik, ya, sesuatu yang kecil dan mereka semua mengumpulnya menjadi satu corak. Dan ini Nur, dia adalah guru reka bentuk dan siapkan budak untuk peperiksaan. Semua kerja pemeriksaan sudah siap. Gambar-gambar ini adalah reka bentuk logo yang dia buat untuk studio filem. Di masa depan, dia ingin masuk ke sekolah filem. Noor adalah pengarah dan pernah kerja bersama bintang India. Ini adalah pelakon India yang terkenal, namanya Sudhir Babu. Masalahnya adalah, contohnya anak bongsu saya, dia langsung tidak makan apa-apa di sini. Dan kami telah sepakat tahun ini saya akan bawa makanan sepenuhnya untuknya.
sarapan, makan tengah hari dan makan malam, dan apa yang kamu tahu sangat pedas dengan cara yang tidak biasa, ada sos tertentu, rasa yang dia tidak mau cuba. Dan saya telah memutuskan bahawa saya tidak akan bertengkar dengannya, biar dia selesa dengan cara dia. Jadi di sini mereka beratur untuk mengambil makanan, mereka ambil semua itu, dibawa keluar, kemudian duduk dan makan. Jadi saya faham tentang menu hari ini, ini adalah menu hari untuk 2 minggu. Dan mereka menghantar menu kepada kami, kita lihat apa yang akan berlaku. Sarapan, makan tengah hari, makan malam lada. Mereka benar-benar berusaha menandai di mana telur, kacang supaya tiada alergen. Di sekolah ini daging adalah dilarang. Mereka menganggap bukan masakan vegan, vegetarian. Lihat, inilah maksud teh biasa. Ya, secara India. Ia sudah mengandungi susu. Kau rasa dia berbau? Sebenarnya dia tetap berbau rempah. Jadi tidak boleh dikatakan bahawa Ini teh luar biasa. Walaupun dia berkata macam, ni adalah teh biasa ya. Tapi saya benar-benar suka. dia sangat sedap. Konsistensi ini tak perlu. Ia menyegarkan. Tak ada masalah ke kalau anak-anak terlalu bertenaga? Nampaknya tidak. Tiada apa serius. Anak perempuan Sasha sering pergi ke klinik ini. Dia pengsan kerana lapar apabila tidak makan makanan sekolah. Kau keluar dan terus ada anjing, babi, lembu. Ya, dalam bingkai ada 1, 2, 3, 4, 5 anjing. Di sini ada 2 lagi. Anjing-anjing yang sedang mendekati pejalan kaki, sementara babi-babi dengan tenang dan damai mengorek sampah. Pengukus. Entah apa-apa dinosaur lah. Kau datang sini. Ada banyak lembu. Memang banyak. Tentang sampah. Ya, memang ada beg sampah yang boleh berdiri mengunyah. Please, let's park. Walaupun ada debu dan bau busuk, di seberang jalan ada kafe yang beroperasi. Udara di sini memang tidak begitu segar. Dekat dengan tempat sampah memang berbau kuat. Mereka langsung tidak peduli nampaknya. Saya sudah kali cuba tahu kenapa mereka tidak mengendahkan tempat sampah ini. Mereka tidak malangnya cerita bahawa Dan mereka tidak merasakan bau. Memang berbau kuat di sini. mungkin mereka sudah terbiasa. Saya tidak tahu bagaimana mereka boleh hidup begitu. Tapi jika mereka tidur di luar, mungkin bagi mereka secara umum ini tidak begitu. Tentang lembu, kau tidak bergurau. Macam ada bukti yang mereka pernah datang sini. Dalam tuk-tuk India, saya pertama kali dalam hidup saya merasa gembira bahawa ada topeng perubatan. Jadi akan lebih selesa. Sebenarnya boleh bernafas. Di jalan raya sentiasa ada bunyi horn. Tapi ini tidak mengganggu sesiapa, malah sebaliknya, tanda-tanda di lori mengajak untuk membunyikan horn lebih kerap. Tiba-tiba, ini adalah sewa skuter elektrik kecil. Di sini, anda boleh merasakan diri anda berada di Dubai Marina. Nah, inilah dia kawan-kawan Dubai. Tapi tidak lama. Ini adalah kali pertama saya melihat yang seperti ini. Varia India. Jelas ini lelaki, tapi ini macam bentuk badan. Mereka memang berpenampilan menarik. Tapi dengan solekan, mereka boleh pakai sari wanita yang sangat cantik. Tapi, ini adalah jenis pengemis yang tepat. Mengumpul wang. Saya yakin kawan-kawan. Saya merayap di Bangalore dengan susah payah melalui ladang ranjau. Terdapat banyak najis di jalanan, sama seperti penghasilnya. Lembu ini hari ini bertanggung jawab untuk menambak trotoar, manakala jalan raya ditambak oleh kuda. Nampak lucu dengan timbunan najis lembu bersebelahan dengan gerai bateri untuk basikal elektrik. Mereka hanya najis. Inilah timbunan-timbunan ini. Dari sini mereka mengumpulkan timbunan. Inilah cara ia dilakukan. Nah, timbunan najis di sana sangat segar. Ini adalah stesen MRT. Saya ke sana. Untuk bandar sesak seperti Bangalore sangat perlu ada MRT. Tiada ada di sini, tapi hanya ada 2 laluan. Pembinaan stesen baru hampir terhenti disebabkan pandemik dan kesukaran geologi. Dan ini mengancam akan berlaku kolaps pengangkutan. Untuk sampai ke hujung bandar yang lain boleh mengambil masa 3-4 jam. Dulu ada rancangan untuk memasang eskalator yang menurunkan orang ke bawah, tapi entah kenapa mereka berubah fikiran dan tiada pilihan untuk turun. Eskalator hanya ada untuk naik. Dan ini adalah barisan untuk tiket. Ini adalah barisan untuk pintu masuk. Dia seorang sahaja. Untuk pemeriksaan wanita ada bilik khas. Kat sini pun tak boleh ludah, tapi ada air minuman. Dan cawan ini satu untuk semua. Tidak, tapi metro ini memang okey. Hebat. Sama seperti kereta api di Dubai. Kereta baru ini dibahagikan kepada zon wanita dan zon umum.
Polis memang berdiri di situ, dan menghalau orang dari kawasan itu supaya saya jangan sampai. Tidak masuk ke zon wanita. Dekat dengan waktu puncak orang ramai semakin ramai. Dan untuk menjaga ketertiban ada wanita-wanita yang sangat tegas ini. Yang lucunya wanita-wanita ini, mereka duduk di dalam gerabak di mana ada ramai lelaki. Ini adalah Ariot. Ariot saya pusing untuk perjalanan ke air. Dan ini Ariot. Di dalam gerabak lelaki memang sesak. Kumpulan orang. Dan tiada siapa muat dalam gerabak, barisan langsung tidak berkurang. Dia menarik saya ke gerabak. Saya duduk, pandang tingkap. Kereta yang sangat moden ini meluncur melalui kawasan-kawasan di mana bahkan tiada paip air. Orang-orang dari generasi ke generasi hidup di kawasan setinggan dan mandi hanya dalam tong di luar seperti budak-budak ini. Menurut Arseni, Delhi lebih keras daripada Bangalore. Lapangan terbang di Delhi adalah sangat kacau. Dan di sana, orang India tidur di atas lantai. Sebelum keluar, Arseni mengeluarkan wang tunai mesin ATM. Di sini, tanpa tergesa-gesa sukar. Tidak diterima di semua tempat. Ya, tidak berfungsi di semua tempat, tetapi mesin ATM ini mengeluarkan wang. Apabila saya mempunyai masa, saya hanya pergi berjalan-jalan. Tetapi saya biasanya berjalan lebih kurang di kawasan yang sama kerana ia lebih selesa. Ia juga adalah perasaan yang luar biasa apabila anda berasal jalan yang normal, yang baik, tiba-tiba kamu masuk ke dalam keadaan yang teruk di seberang jalan. Kemudian kamu boleh kembali ke Eropah. Oh, tengok betapa teruknya tuk-tuk ini. Jadi, adakah kamu pernah merasa takut di lorong-lorong ini? Pada awalnya saya merasa takut, tetapi kemudian sedar perlu berjalan dengan wajah serius dan cepat. Itu saja. Mereka tidak dapat menyentuh diri sendiri. Orang India suka menghadkan ekses. Di sini ada dua pagar, satu jenisnya sedikit kan? Ya, dan itu adalah hiburan kegemaran mereka. Saya berani berharap saya pergi ke berbagai tempat, tetapi saya hanya melihat kaca pecah di dua negara, di Rusia dan di sini. Lelaki itu hanya kencing saja. Dengar, bagi kamu mungkin ini adalah perasaan yang baru, tetapi bagi saya sudah tidak peduli. Di sini di khemah di tepi jalan yang sibuk, tinggal satu keluarga. Sekarang mereka berehat betul-betul di atas trotoar. Tengok betapa comelnya budak perempuan ini dan di sebelahnya ada kandang untuk anjing. Dan di sini ada anjing. Ini adalah gudang besar di mana kamu boleh membeli tingkap terpakai, pintu atau almari lama dan di situ ada tong sampah yang besar. Jelas bertahun-tahun orang tidak peduli padanya. Ini sudah benar-benar busuk sekali. Bau bangkai ini. Di sebelahnya makanan jalanan digoreng dan ada pemandangan ke kubur. Di sini tak berbau tong sampah, tapi walaupun di sebelahnya sangat kotor, pada pendapat saya memang kotor. Tidak mustahil, dan sungai ini benar-benar busuk. Betapa busuknya di sini. Tong sampah cecair. Dalam keadaan seperti ini, pelbagai jenis penyakit berkembang. Hepatitis, kolera, kepialu. Hanya dari jangkitan usus, 1.500 orang India mati. Setiap hari, Setakat ini, Alhamdulillah, tiada sesiapa yang mengalami apa-apa perkara. Tapi budak perempuan ini dari kelas paralel kami, ketika saya ada kakak yang suka memancing, dia berbaring di sana. Di bilik sebelah, ada kawan sekelas kami. Dia berbaring dengan dengue. tiba-tiba beberapa kenalan Sasha mengalami demam. Jadi ada hal aneh yang berlaku. Anak perempuan bongsu saya ketika saya mengalami alahan batuk tidak jelas. Tapi, melihat udara yang ada sekarang, saya tidak ragu. Saya mula mengalami alahan di sini. Nyada menderma darah tiada. Apa-apa? Yang paling banyak. Apa di sini banyak nyamuk? Dengar, di sini ada perkara-perkara aneh yang berlaku. Saya maksudnya datang ambil sesuatu mula dari sini, mungkin ada yang mula terbang. Dan bukan dari tandas, tetapi seolah-olah mereka meletakkan telur-telur itu di sana dan mula terbang. Nyamuk biasa? Macam nyamuk kita atau yang lain? Shy. Mereka tidak besar, tidak hijau, tidak merah, hanya nyamuk kecil yang kelabu biasa. Nampak jejaknya. Suami membunuh nyamuk. Betul tu. Dinding. Mereka terbang masuk dengan jumlah yang banyak. Dia mengumpulkan kanak-kanak di satu tempat. Itu adalah malam. Mengumpulkan kanak-kanak. Ya. Dan memang itu adalah malam. Dia telefon tanya di mana semua barang untuk nyamuk kita. Ini adalah alat khas untuk serangga. Tanpa pelbagai bau. Dan ini adalah pelekat nyamuk. Ini bukan hiasan, katakanlah. Di sini ada dalam almari. Ini macam melekat pada pakaian, selalu. Tapi kami lekatkan di sini. Jadi, dengan ini? Adakah anda suka sebenarnya? Kadang nampak mereka melepaskan. Ada kobra di sini? Ia tak besar, sudah ada tudung kecil yang kelihatan. Itu adalah kehidupan anak-anak saya pergi untuk kelas tambahan kobra. Banyak bahaya, tetapi perubatan baik tidak dapat diakses semua orang.
Ini adalah hospital tempatan. Di sini orang-orang hanya duduk di dalam sana, mereka menerima, merawat. Ini sudah klinik di mana Sasha dan keluarganya dirawat dengan insurans. Di seberang jalan mereka menjual mainan. Sudut kanak-kanak. Bahagian kanak-kanak, tolonglah. Suami Sasha dirawat di sini untuk belakangnya. Terpaksa dimasukkan ke hospital. Sebenarnya di sana, mereka benar-benar berbaring, hampir seperti keluarga. Jadi kes kedua yang kami alami adalah anak sulung saya mengalami appendix yang berkembang dengan cepat. Dan kami juga dimasukkan ke hospital. Dan di tempat berdekatan, katakanlah diletakkan anak dengan anak, berbaring bersama ayah, ibu, seorang lagi anak, dan nenek. Syukur kepada Tuhan, nenek dan seorang lagi anak pergi pada waktu malam. Sejujurnya saya benar-benar terkejut. Jadi kenapa pembuangan hernia? Sepenuhnya seluruh operasi dari saat hingga keluar hospital 240.000. Pada masa yang sama, ini adalah rupiah. 200.000 ditanggung oleh insurans, 40 kami bayar sendiri. Anak itu dibedah untuk appendix dengan sangat cermat dan hati-hati, kosnya sekitar 105.000. Pada masa yang sama, ini adalah anestesia penuh, operasi laparoskopi, semuanya juga ditanggung oleh insurans. Proses pendaftaran di hospital mengambil masa sekitar 4 jam. Kias, jadi anak itu sakit perut, Itep tidak makan, tiada apa, mereka melakukan imbasan ultrasound. Jadi waktu adalah 12.30 hari dan akhirnya saya menolak untuk dimasukkan ke hospital. Saya keluar dari ambulans atas tanggung jawab sendiri. Dan kemudian pada waktu malam, jam 7, saya membawa anak itu ke hospital lagi kerana kurang orang. Tetapi peralatan moden dan tahap pendidikan dokter memuaskan Sasha. Sudah tentu mungkin ada masalah kerana halangan bahasa, kerana kekurangan pengetahuan khusus, contohnya seperti saya atau dengan kawan-kawan yang tinggal di sini. Terminologi perubatan. Kau tidak akan dapat bertanya dengan begitu mendalam beberapa soalan. Jadi mawalan saya hanya melintasi diriam dan semoga mereka semua faham dengan betul. Satu besar dan satu kecil. Di farmasi ini, kau tidak akan menemui antibiotik atau ubat penahan sakit. Di India, perubatan Ayurveda telah berkembang selama ribuan tahun. Di farmasi contohnya di hospital, kau tidak akan dapat beli itu kerana ia adalah perubatan tradisional. Ada bola-bola tapi bukan homeopati. Budak ini dari Nepal terus menunjukkan saluran dia kepada saya semasa beratur untuk makanan jalanan. Dia membawa pelancong ke gunung, walaupun dia sendiri tidak pernah pergi ke Everest. Di sini mereka dengan kawan sedang menonton saluran saya. Budak-budak paling menarik tentang Iceland, lihat yang sejuk mereka langsung tidak faham cara orang berjalan di Kyrgyzstan. Inilah makanan yang saya tunggu. Apa hal sebenarnya? Dia ambil roti saya dengan tangan kosong. Teh juga dituangkan ke dalam gelas yang sama. Peduli apa, minum saja antibiotik. Sweet, darn it. Cuma banyak susu dan gula. Untuk makan makanan yang jelas perlu pergi jauh, tetapi saya lapar sekarang juga. Selepas dia ambil dengan tangan kotor, terus tanpa sebarang tisu, tentu saja selera untuk makan sedikit berkurang. Saya pergi ke lembu untuk menarik. Apa ini di dalam? Susah untuk dikatakan. Seolah-olah kubis tetapi manis. Kalau tak fikir tentang tangan kotor dia, boleh je makan. Kusmin ke-10 terus. Saya teringat apa yang ia ingatkan. Ingatkan Snickers. Ini takkan bantu, tetapi gigi perlu dibersihkan di India. Walaupun saya tidak berani memasukkan air pipe ke dalam mulut. Membersihkan gigi. Di India, air dari pipe rek rumah api kaki. Sari kata dibuat oleh Dimatorzok larva. Dengan mulut yang berjalur. Dengan mulut yang berjalur. Saya rasa ini kuku. Ikat. Dan saya mencuci tangan di sini secepat mungkin. Bagus apabila di rumah ada ibu kepada 2 anak. Ayam juga. Sangat berguna. Dan inilah epal syurga yang saya beli di kedai. Anda perlu merehatkannya. Ya, betul-betul merehatkannya. Saya makan ini sauna sudah lupa cara. Tetapi yang saya ingat ia sangat manis. Betik di sini tumbuh bahkan di halaman. Rasanya unik. Saya paham mengapa sesetengah orang tidak menyukainya. Peti sejuk Sasha penuh dengan kaviar. Di India sukar untuk membelinya. Wah, Anda hidup dengan baik. Tetapi sebenarnya peti sejuk beku sangat kecil. Buah kelapa, di sana bekerja, di sini saya ada dalam simpanan kudes. Buah kelapa dijual di jalanan seperti tembikai. Pembayaran boleh dilakukan melalui kod QR. Lihat, dia ada premium package dengan akses.
Di India sebenarnya mereka jarang menggunakan kad. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menggunakan tunai, tetapi lebih kepada mereka yang lebih sederhana. Saya rasa pendigitalan adalah satu-satunya peluang untuk menjadikan India sesuatu. Dengar, mereka mempunyai banyak perkhidmatan yang pelbagai, maju dan berbeza. Dari bangunan pejabat, pekerja keluar untuk makan tengah hari terus begini dari tangan di tepi jalan. Sebagai ganti pinggan, sering digunakan daun pisang. Semua minum dari satu kendi. Jus nanas mahal dan diberikan gelas kecil yang berasingan. Saya bawa belakang Pak Cik. Super, super. Makanan bagi orang India seperti alat kawalan jauh. Makanan ada di mana-mana. Di kampus Arseni ada fakulti perubatan di mana dia boleh mendapatkan rawatan percuma. Dan SIM itu sangat berguna. Keracunan di sini tiada apa-apa supaya saya tidak perlu merangkak ke hujung bandar yang lain, ke klinik yang baik, sekurang-kurangnya boleh merangkak ke sini. Dan dari sini mereka menghantar saya. Saya berpuas hati. Ini adalah salah satu kelebihan penting bagi saya. Pelajar merawat. Tidak, orang yang sudah berkelayakan merawat mungkin ya mereka akan membawa pelajar kepada anda dan berkata, lihat ini adalah contoh. Ini adalah kuning klasik. Bas sekolah Amerika. Maksudnya anda hanya mempunyai jadual di mana ia berjalan dan kita boleh mencarinya di sini bila-bila masa. Ia mengambil dan membawa keluar, menurunkan terus di kawasan universiti. Makanan pun anda telah dibayar di sini di kantin tetapi anda tidak makan. Ia dibayar secara berasingan, saya tidak makan. Di kantin selalu ada kekacauan dan makanan sangat pedas. Jika dua kumpulan orang India berkumpul, semuanya bising. Saya membeli dapur induksi, memasak pasta, menggoreng telur, memasak bubur, dan lain-lain. Saya membeli belah di kedai terdekat. Kulit putih ditempatkan di bilik berkongsi tinggal seorang diri. Setiap bilik mempunyai tandas dan bilik mandi. Maksudnya kamu tidak perlu pergi ke tandas awam. Jika itu adalah tandas awam dengan orang India, saya akan menyewa apartemen. Kenapa ada jeriji di setiap tingkap? Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya ada idea bahawa ia mungkin pengering kerana di sini pada dasarnya kamu menghantar barang kecucian. Maksudnya kamu hanya keluar jika di sana pada pukul 7 pagi. Kamu pergi ke bas, tinggalkan barang-barang yang kotor di sana dengan serbuk pencuci. Yang datang pada pukul 5, mereka sudah bersih sisinya. Perlu dikeringkan, disetrika. Arseni menetapkan matlamat besar dirinya. Sebutkan beberapa contoh supaya orang faham ini berakhir. Bagaimana ini boleh berakhir? Nah, dekat dengan Rom, ini sama ada kerja dengan mikroorganisma, maksudnya ini adalah bakteria sintesis bersyarat beberapa bahan-bahan yang diperlukan atau kajian tentang sifat mereka, atau ini tenaga dalam mitokondria. Keluarga Sasha juga dibawa ke India oleh teknologi tinggi kerana suaminya seorang pakar IT. Sebenarnya inilah bangunannya. Ini adalah bangunan pejabat. Suami saya bekerja di sini. Sebenarnya itulah sebabnya kami tinggal di bahagian perimeter ini, kerana ke sini boleh berjalan kaki dalam 15 minit. Tidak selesa. Dia sering ke sini tetapi boleh berjalan kaki. Sebenarnya syarikatnya terletak di sini. Mereka adalah syarikat global antarabangsa. Mereka mempunyai pejabat di mana-mana seperti syarikat transnasional. Di kawasan ini ribuan jurutera. IT bekerja, tetapi tiang elektrik hanya ditampal dengan pita pelekat. Dalam proses penempatan semula, mereka mempunyai pelbagai pilihan, tetapi mereka memilih India. Pada mulanya mereka mencadangkan Brazil. Kami bersedia untuk pergi ke sana. Kemudian semuanya berubah kepada India. Di sini sepanjang tahun kami memakai pakaian yang sama. Kalau sangat sejuk, pakai stokin. Anda tentu boleh lihat tuker pakai jaket, topi dan selipar. Anak-anak saya tak pakai baju panas. Saya langsung tidak membeli baju panas seluar panjang atau seluar pendek. Hanya beberapa t-shirt. Kami datang ke sini dengan penurunan wang kerana di sini pendapatan untuk pekerja. Suami saya, dia bekerja sebagai pekerja bergaji. Maka di India hampir 40%. Apa yang Kaya pendapatan. Adakah gaji juga kekal sama? Gaji malah diberikan lebih rendah kerana gaji perlu diselaraskan. Saya boleh pergi dengan Rp1.000, membeli rumah, membeli sayur-sayuran, itu sudah mencukupi bagi saya. Di sana, periuk 3 liter sup sayur-sayuran yang biasa. Itu akan menjadi buah-buahan, itu akan menjadi susu. Mungkin saya akan ambil beberapa yogurt. Daging. Memang tiada daging. Daging lebih mahal ayam. Di sini saya cuma sayur-sayuran dan buah-buahan lebih murah.
Saya tidak kata kami belanja kurang di sini. Tidak kurang, tidak. Kerana di sini kami tetap berusaha membeli, mencari beberapa perkara yang kami mahu makan. Contohnya ikan merah. Di sini kami mula mengasingkan ikan sendiri, kami mula membuat keju cottage sendiri, kami membuat pelmeni sendiri. Dan lembu. Di mana lembu Anda? Tiada. Kenapa perlu? Ya, lembu. Itu bukan untuknya. Perlahan, orang Eropah mengambil alih kebiasaan orang India untuk mengatakan ya, di India mereka tidak mengangguk kepala tetapi menggeleng. Kawan-kawan saya berkata saya tetap melakukannya. Adakah kamu mengambil alih? Kanak-kanak, saya masih tidak boleh. Kanak-kanak, saya berkata contohnya mari kita pergi ke sana buat sesuatu. Dia berkata, kamu tahu dia tidak bercakap, ya menular nampaknya. Dan kamu tahu nampaknya ini seperti orang Itali dengan gerak isyarat mereka kan? Mereka di sana menunjukkan sesuatu dan orang India seperti ini. Ya. Asha. Ke India, Asni datang dengan pengetahuan bahasa Inggeris yang lemah. Tahapnya tentu saja telah meningkat. Saya sudah hampir membaca, tanpa henti. Maksudnya, jika dahulu teks kering bersifat ilmiah dari buku teks, saya perlu membaca ayat dan memahaminya, sekarang saya sudah boleh membaca perenggan. Semuanya, memangnya meningkat. Tetapi, untuk mencapai perfect English tidak jauh, ada dapat kamu meniru cara mereka berkomunikasi. Cara berkomunikasi suka lohat. Saya cuba untuk tidak menirunya. Kira rasa jika ia berlaku dalam campuran aksen India dan Rusia, orang akan terkejut dengan saya. Suara pensyarah, adakah mereka beraksen? Tidak, di sini ada perkara menarik tentang aksen. Semakin muda seseorang, semakin tinggi pendidikannya, semakin kurang aksennya. Pensyarah, mereka berkata kuliah dianggap sangat bersih. Orang India dari pelbagai wilayah terpaksa bercakap dalam bahasa Inggeris. Hanya bahasa Inggeris yang tersebar di seluruh negara sejak zaman penjajahan. Semua orang ini mereka belajar dalam bahasa Inggeris, betul? Mereka antara satu sama lain mereka bercakap dalam Kanada. Di sini setiap negeri mempunyai bahasa sendiri dan di utara dan selatan terdapat bahasa yang berbeza sama sekali. Nah, sejujurnya di sini hubungan dengan orang selatan dan utara di sini agak seperti yang saya faham bersifat separatis. Maksudnya mereka agak berselisih faham. Arseni menemui rakan-rakan Rusia di sini juga pelajar dan mereka bersama-sama pergi ke Pawagam. Di sini mereka memilih buku di perpustakaan dan baru-baru ini mereka pergi bersama ke resort di negeri Goa dengan bas malam. Tentang tempat-tempat indah ini saya membuat video panjang. Selain Goa, di saluran saya terdapat banyak video tentang Asia liar. Tontonlah selepas video ini. Orang di kompleks perumahan Sasha tinggal kurang orang Eropah berbanding dahulu. Kebanyakannya semua orang India. Dulu ada ramai orang Rusia di sini kerana berdekatan dengan kompleks perumahan ada pejabat dan semua bekas rakan sekerja berpindah ke sini. Tetapi kemudian ada cerita di mana kontrak seseorang tidak diperbaharui dan ada yang tidak suka. Benar-benar mengejutkan dalam banyak hal, terutama bagi mereka yang jarang pergi ke negara-negara Asia. Untuk kanak-kanak, banyak hal boleh dijelaskan dengan contoh dari India. Jika anak tidak mahu belajar, dia di sana. Saya tidak akan menyelesaikan perlawanan ini. Kamu berkata, tiada masalah, saya berhenti membayar untuk sekolah. Dan saya menentukan diri saya seperti ini. Seperti makcik yang membersihkan sampah, menyapu daun. Tidak adalah pekerjaan yang sangat diperlukan dan berguna. Terus tiba-tiba hop dan seolah-olah tenang. Sekali lagi persoalan tentang bersyukurlah sebenarnya dengan apa yang berlaku dalam hidup tanpa mengira apa yang boleh diberikan oleh ibu bapa. Kerana kamu pergi ke sekolah hebat, pergi ke sekolah kurang baik, tetapi masih pergi ke sekolah dan seorang budak lelaki 10 tahun. Menarik di hadapannya. Troli ini dengan 2 roda menjual beberapa kacang di atas pembakar, sesuatu yang remeh. Dia tidak pergi ke sekolah, dia menjual sesuatu di sepanjang jalan. Umumnya, Anda tidak bosan? Anda tidak berfikir kotoran ini tiba masanya untuk pergi lebih jauh? Selagi ada kerja di sini, semuanya baik-baik saja. Kami masih di sini. Kami sedang mempertimbangkan pilihan ke mana-mana. Sudah tentu ke arah Eropah. Kami tidak pertimbangkan negara-negara Asia lain. Tidak diizinkan keluar hotel. Inilah saat kemasyhuran saya dan saluran YouTube tidak ada kena-mengena. Semasa keluar dari hotel, orang mendekati saya, tetapi bukan untuk gambar, untuk shilling. Anda memandu? Adakah Anda memandu? Saya melihat tetapi tidak begitu puas.
Ya, Nabote. Itu kerana saya kedekut dan hanya memberi kepada pengemis apabila saya dirakam oleh kamera. Ke lapangan terbang, saya pergi selama-lamanya melalui Bangalore yang tidak berkesudahan dan pasar yang tidak berkesudahan. Dengan keajaiban ini, kami masih bergerak, bukan berdiri dalam keramaian ini. Kotoran, sampah, orang tidur di dalam gerobak, tetapi saya akan merindui India. Saya berehat dan membersihkan diri. Menakutkan apabila trek 3 tingkat yang besar bergerak di sebelah dan sangat lucu apabila di sebelah lain jalan terdapat sepanduk besar dengan iklan misai dan ucapan selamat hari jadi yang tidak kurang megah. Perkara terakhir yang saya akan lihat di bandar ini adalah salah satu patung gangsa tertinggi di dunia. 33 meter dan pedang seberat 4 tan. Tentang India yang gila, saya akan kembali untuk merakam lagi, jadi langganlah Vova di mana-mana. Karma Nova.